Bursa Malaysia Derivatives Berhad is a wholly owned subsidiary of Bursa Malaysia Berhad. At Bursa Malaysia Derivatives, we provide a wide range of derivatives products tradable globally via the CME Globex trading platform. Among our equity and financial derivatives, we offer the FKLI, which enables traders to gain leveraged exposure to the local equity market. Of all our products, we are best known globally for our crude palm oil futures. Our FCPO has maintained its position as the global price benchmark and reference point for the international oil and fats industry for over 40 years. As pioneers of palm oil futures and options in Malaysia's earliest commodities exchange platforms, we have for decades developed an in-depth understanding of the value of our palm complex offerings in every respect. Every detail along the supply chain, from cultivation to trading to hedging, no one knows the palm complex like we do. This is where Bursa Malaysia Derivatives offers unparalleled expertise. Our comprehensive array of products, partnerships and platforms connect Bursa Malaysia Derivatives to traders and investors all over the world. Find out more by contacting one of our licensed futures brokers or visit www.bursamalaysia.com. We would like to wish everyone a very good morning and warm welcome to our listing gallery located in Bukit Kewangan, aka Exchange Square. Welcome to today's prize presentation ceremony for the Derivatives Virtual Trading Challenge 2022. I would say that the competition is actually one of the best that we participated, and I hope there will be a lot of competitions organized by Bursa to educate a lot of young students or young people about the investing and also trading. In this virtual challenge, the fundamentals is easy. Buy low, sell high, buy low, And I would encourage people to join DVTC if you are, new in this trading, and you want to explore and, to test out. I think this is a good platform to start off with. So the key takeaways from this challenge is that I gain more confidence in trading. Definitely there's a lot of mistakes made, but I generally will know what will happen in the real market. So our winning strategy is from the technical analysis we did earlier. So we usually make decisions based on the trends and everything. With that, let us commence with the highlight of the day. Our prize giving ceremony will start. Can I please have Dato' Omar to the stage once again to present the prizes? Maybe one takeaway, for myself, I would like to share with the people outside, discipline is key. If you want to make it, you need to make certain decisions which are bold. So if you are sure about the position that you are taking, just go for it. We strongly encourage you to join this year's challenge to help you to gain confidence in future trading and also learn how to trade and earn profit consistently. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, sebelum kami nak bermula, saya nak bertanya dahulu. Dapat dengar tak suara saya? Testing. Okay, dengar ya. Okay, alright. Thank you so much. Kita ada Tuan Zakir. Alright, okay. So, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat datang ke sesi sesi webinar Derivatives Virtual Trading Challenge 2023 yang bertajuk Bina Trading Berjaya Melalui Strategi Scalping dan Swing Trading. Okay. Kepada yang belum mengenali diri saya Zafri Azan, merupakan moderator anda pada malam ini. Okay. Suka untuk saya beritahu sebenarnya bahawa webinar pada malam ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Lami Academy. So, webinar pada malam ini, anda akan belajar tentang bagaimana untuk menyesuaikan strategi dan keputusan trade menggunakan platform QST dan seterusnya menguji kemahiran dan juga mendapatkan pengalaman serta
pengetahuan asas yang kukuh di dalam futures market. Okey, sebelum memulakan webinar, saya nak share disclaimer serta saya nak ingatkan bahawa segala maklumat di dalam webinar ini adalah sebagai tujuan am dan maklumat kepada umum sahaja, serta tidak mempunyai segala nasihat pelaburan atau perdagangan. Dan anda harus berunding dengan profesional yang berkelayakan sebelum membuat keputusan pelaburan atau perdagangan. Okey, jadi tanpa berlengah lagi, saya nak perkenalkan speaker anda pada malam ini, iaitu Tuan Lami Azizan. Okey. So, Tuan Lami Azizan merupakan CFBR berpengalaman sejak tahun 2011 lagi dan beliau merupakan berkelulusan Diploma in Technical Analysis daripada United Kingdom dan juga Certified Financial Technician. Dan beliau juga berkelulusan ijazah dalam bidang kewangan daripada UiTM Shah Alam dan juga merupakan ahli profesional MATA, iaitu Malaysian Association of Technical Analysts. Dan beliau juga merupakan founder kepada Lami International dan brand Lami Academy dan sehingga kini telah membantu lebih daripada 7,000 peserta di dalam bidang yang diceburi serta telah mengendalikan hampir 100 program di bawah Lami Academy sejak 2019. Dan beliau juga pernah diundang dan terlibat dalam banyak program di bawah Bursa Malaysia, Phillip Futures, Maybank Investment, Lifetime, Sifu Investing, Mata dan Pribumi. Okay, so tanpa kita berlengah lagi, saya akan jemput Tuan Lami untuk sampaikan topik kita pada malam ni. Tapi sebelum itu, suka untuk saya bagi tahu yang webinar kita pada malam ni, okay, kita ada 3 part. Yang pertama adalah penyampaian, okay, topik yang Tuan Lami akan sampaikan. Lepas tu kita akan masuk kepada seorang wakil speaker daripada CGS CIMB. Dan juga kita akan move kepada Q&A session, di mana setiap Q&A session tu hendaklah korang bertanya di dalam Q&A box. So berapa ramai dah ready? Okay, untuk sesi Tuan Lami malam ni. Okay, saya nak tengok komen, cepat. Okay, berapa ramai dah ready untuk sesi pada malam ni? Okay, Tuan Zakir, Tuan Mac, thank you so much. Dah ready Okay, so saya jemput Tuan Lami untuk sampaikan sesi kita pada malam ni. Silakan Tuan Lami. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semua apa khabar hari ni? Sihat tak? So, macam mana dengan keadaan market hari ni? Okey tak? Ada ramai yang dapat tangkap? Ke ramai yang tak dapat tangkap langsung? Mesti ada kan? Market turun naik kawan-kawan hari ni. So, saya percaya at least di dalam 80 tick tu, kita dapat 20 tick. Okey lah, dah cukup lah. Okey? Right? Jadi itulah apa yang kita nak bagi tahu sebelum saya mula. Sebelum saya mula, saya nak cerita sedikit lah tentang keadaan market. Ada klien seorang ni, bayangkan dia masuk trading. Bila dia masuk trading, boleh kata boleh dapat banyak lah. Tapi masalah dia dengan klien ni, semalam okey, cantik. Bila dia masuk trading, okey je saya tengok. Tapi bila kita tengok hari ni, bila dia masuk daripada profit yang ada semalam tu, habis. Bukan klien lah, student, minta maaf. Jadi bila dia buat, hari ni boleh kata dia rugi. Jadi saya pun macam biasalah, selalu kita akan tanya lah, apa cerita kau? Lepas tu dia kata, masalah aku ni, aku tak ada trading plan lah, dia kata. Trading plan? Semalam dah okey dan hari ni kenapa jadi macam ni? Lepas tu dia kata lah, masalah aku ni, aku kalau boleh, aku tak ada target. Aku main masuk je, dia kata. Okay? Jadi itu masalah dia yang selalu berlaku dekat trader. Kebanyakan trader yang saya jumpa lah. Bila dia masuk trading, dia ada trading plan, semua benda ada. Tapi masalah dia tak tahu bila dia nak stop ataupun bila dia nak withdraw keuntungan dia. Okay? Jadi hari ni, saya akan cover sedikit tentang trading strategi. Yang mana trading strategi yang saya akan cover ni, banyak kali saya bagi dekat kita punya student. Okay? Sebab ada student saya, diorang ni boleh kata dia suka masuk trading based on scalping. Lepas tu ada yang kata medium term, lepas tu ada yang kata swing. So macam mana? Macam mana kita nak buat benda tu daripada scalping bertukar menjadi swing, ataupun bila kita nak cuba swing tak jadi, then dia akan jadi scalping. Okay? So hari ni saya akan cover sedikit tentang trading strategi, apa yang patut kita buat. Okay? Right. Okay, jom kita tengok pada slide. Saya akan cover tentang slide. Okay, trading strategi. Trading strategi sebenarnya dia ada dua sahaja. So yang pertama adalah swing.
Lepas tu yang kedua adalah scalping. So kita tak nak cerita tentang day trader lah, apa lagi, overknown trader, semua itu tak ada. Kita just fokus dua saja, swing dengan scalping. Swing ni boleh kata adalah salah satu strategi yang kita cuba hold daripada bawah hingga ke atas. Okay. Senang cerita, ayat dulu-dulu dululah dalam 5-6 tahun yang lepas popular satu ayat ni. Aku nak buy akar, lepas aku nak sell dekat pucuk. Okay. Itulah yang dimaksudkan sebagai swing. Jadi daripada bawah hingga ke atas, dia nak tangkap satu swing. Dan memang ada orang boleh buat strategi itu juga. Okay, lepas tu kita ada dua, scalping. Beberapa tahun lepas, bila kita cerita tentang CPO, kita nak masuk trading based on 5 minit, orang semua akan gelak. Seriously orang akan gelak. Kenapa? Orang kata gila nak buat based on 5 minit. Bukan kita boleh buat. Susah dia kata. Tapi boleh kata keadaan beberapa tahun yang lepas tak sama dengan keadaan sekarang. Bila kita tengok keadaan sekarang, even kita buka chart based on 30 minit, 30 saat ataupun 1 minit pun, strategi ataupun setup semua ada. Memang kita boleh masuk. Okay? Okay, kebanyakan orang bila dia masuk swing, dia akan gunakan Elliott Wave. Ada setengah trader gunakan harmonik. Dan ada setengah trader gunakan gun. Yelah, gun kan dia ada timing. Kalau Elliott Wave kan kena tangkap habis. Starting daripada wave 1, wave 2 lah. Selalunya orang akan tangkap dekat wave 2. Wave 2 sampai habis wave C. Okay, untuk harmonik sama juga. Tapi harmonik dia kecil sikit lah. Kita just tangkap satu swing je. Market naik ke atas, kita sell ke atas. Lepas tu kita tangkap profit ke bawah. Itu sahaja. Okay, ada masa dia kita terlepas juga sebab kita expect TP dah habis cerita, tiba-tiba zas dia jatuh. Okay, untuk gun dia spesifik time frame. Bukan spesifik time frame, dia spesifik. Maksud dia apabila dia masuk, dia akan tunggu sekian-sekian hari bulan. Okay, yang mana saya bukan praktis gun. Saya tak praktis gun trader. Okay, based on time frame yang paling sesuai untuk masuk swing trading ni adalah 30 minit. Hourly, 2 hour and above. Okay. Ada juga trader yang masuk based on daily. Macam kita ada setengah produk. Bukan semua produk sama lah. Okay. Ada setengah produk yang kita masuk, especially untuk student saya, apabila diorang masuk trading, kita kadang-kadang kita akan masuk based on 4 hour juga. Tapi kita akan tengok produk. Okay. Yang mana dia punya potential profit, bukan potential profit, dia punya value per tick tu kecil. Apabila value per tick kecil, jadi dan dia punya view tu kita akan gunakan lebih kepada swing lah. Okay. Tapi bila value per tick tu sangat tinggi, kita akan main scalping banyak. Kadang-kadang scalping tu pun akan berubah menjadi swing. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. Untuk scalping, kebanyakan trader akan gunakan moving average ataupun Bollinger Band. Dan macam-macam lagi lah. Okay. Lepas tu scalping, di time frame yang paling sesuai untuk masuk scalping adalah 15 minit. 5 minit, 3 minit dan 1 minit. Okay, 1 minit boleh. Ini saya nak bagi tahu 1 minit memang boleh dengan keadaan market sekarang ni. Alright? Okay, scalping strategi. Untuk hari ni saya akan cover tentang Bollinger Band sahaja. Okay, so based on Bollinger Band, macam mana kita tahu history of Bollinger Band? Okay? Macam mana Bollinger Band boleh create satu benda ni? Okay, pertama sekali pada tahun 60-an, okay, Bollinger Band boleh kata ada satu moving average ni lah. Orang guna moving average, lepas tu dia ambil high dengan low based on Dow Jones Index. Okay, high dengan low. Lepas tu dia plot masuk dengan ada setengah harga. Okay, ada saham ataupun apa-apalah produk yang dia nak masukkan dekat dalam. Okay, nama dia Wilfred Lidox pada tahun 1960. Okay, lepas tu pada tahun 1960 juga ada satu trader ni, dia gunakan average true range, ATR, Chester Keltner. Dan boleh kata dia punya strategi tu orang panggil sebagai Keltner Band. Okay? Right. Lepas tu boleh kata cerita daripada Bollinger, John Bollinger ni, bila dia tengok macam susah lah, dia kata bila aku gunakan Wilfred Lidox punya ataupun guna Chester pun boleh kata memang susah. Okay? Dan lepas tu pada tahun 1970-an, kita ada J.M. Hurst. J.M. Hurst ni boleh kata dia father of cycle. So, father of cycle ni boleh kata dia cuba combine, dia cuba masukkan. Okay, dia cuba masukkan cycle di dalam moving average tu. So, terjadinya macam satu band jugalah. Okay. Tapi boleh kata macam susah sikit lah. Kalau siapa perasan sini,
kalau dia biasa gunakan Bollinger Band, okay, ataupun moving average. So moving average ada satu term yang kita panggil sebagai envelope lah. Okay. So envelope. Pada tahun 1970 tu juga, pada early 70s, boleh kata Arthur Merrill dia suggest plus dengan minus 7%. So maksud dia plus macam mana? Plus, contoh dia, moving average. Okay. Bila dia gunakan 100%, 100% lah atas dan 100% and below. Tapi dia cuba adjust. Okay, dia cuba adjust 100% plus dengan 7%. So terjadinya 107% dan minus 7% dekat bawah. So jadilah 93%. Okay. Inilah history daripada trading band berlaku. Okay. Dan last kali ada satu benda yang popular, Donchian band pada early 70s juga. Dan boleh kata dia gunakan early recent high dengan recent low. Okay, tapi bila kita tengok benda tu macam susah pasal bila kita gunakan recent high dengan recent low, boleh kata dia akan jadi macam view lebih kepada swing. Memang agak lama lah. Okay, dan last kali pada tahun 80-an, awal 80-an, John Bollinger, dia ubah daripada semua benda tu, daripada monthly, ATR, cycle, plus minus, okay, recent high dengan low. Apa dia buat? Dia terus adjust benda tu jadi standard deviation. So bila dia buat standard deviation lebih clear dan lebih nampak. Okay. Itulah history dia datang daripada mana Bollinger Band. Yang mana dia just improvise je benda tu. Daripada ni improve ke sini, dari sini improve sini. Dan orang ni boleh kata dia buat backtesting. Dalam buku Bollinger Band dia ada explain juga. Beberapa tahun juga dia buat backtesting untuk Bollinger Band. Dan dia dapat result. Dan baru dia buka dekat public. Dan dia pun boleh kata dia fund manager, kalau tak silap dia fund manager juga, tapi lebih kepada saham. Okay, so itu brief history tentang Bollinger Band. Okay, untuk Bollinger Band sebenarnya dia banyak strategi. Ada yang cuba buy dekat support, okay, ada yang cuba buy dekat resistance. Okay, agak-agak logik tak buy dekat resistance? Kenapa nak kena buy dekat resistance? Agak-agak lah. Cuba komen, saya nak tengok. Apa logik dia buy dekat resistance? Ada logik dia kan? Betul tak? BO betul. Tuan Mazlan bagi tahu short. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, memang dua-dua strategi ni pun Tuan Bollinger Band lah. John Bollinger memang gunakan buy dekat support, sell dekat resistance. Tapi bila kita buat satu backtesting, dia yang mana benda ni boleh kata saya malas nak test lagi semua benda. Saya buat dua je, buy dekat support dengan buy support, sell resistance, ataupun kita buy dekat resistance, kita sell dekat support. Breakout lah. Okay, bila kita cuba yang saya terkejut boleh kata based on breakout return dia lebih banyak apabila kita compare dengan buy dekat support. Alright, nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okay, strategi Bollinger Band breakout. Macam-macam jenis saya jumpa. Ada satu sifu ni lagi, bila market spike gila-gila naik dekat level atas tu, so apa dia buat? Dia dah jumpa resistance, dia akan sell dekat atas lah. So boleh, tak ada masalah. Strategi dia hanya cari apabila harga tu dia move memang signifikan ataupun dia ekstrim lah, kita panggil ekstrim, atas gila-gila ataupun bawah gila-gila, baru dia akan buy dekat atas dia lah. Macam tu. Tapi saya akan tunjukkan contoh untuk breakout saja. Okay, strategi Bollinger Band untuk breakout. Okay, kita ada entry, lepas tu kita ada close and turn. Okey, untuk strategi kali ni agak berbeza sedikit. Yang mana sebelum ni kita hanya buy dekat bawah, sell dekat atas. Lepas tu kita akan tunggu next setup, baru kita akan masuk. Tapi kali ni kita akan masuk entry point, lepas tu kita akan close and turn. Okey, kenapa kita kena buat macam tu? Pasal kita tak nak terlepas setengah strategi. So, dalam satu strategi, bila entry dah kena, stop loss dah kena ataupun trailing stop dah kena, barulah kita akan turn market. Katakan pada waktu tu kita buy satu lot. Bila kita buy satu lot, jadi bila katakan view kita betul, market naik ke atas, so kita akan sell dua lot pula. Okay, so daripada kita long, kita akan bertukar menjadi short. Itu beza dia. Saya akan tunjukkan nanti. Right. Untuk entry point, kita fokus buy above upper band. Lepas tu, kita akan sell below lower band. Close and turn, maksudnya kita akan trailing lah. Trailing stop. Okay. Stop loss yang diubah menjadi profit.
ataupun memang dia kena stop loss. Tapi apabila kena stop loss, kita akan totally ignore. Kita tak akan fikir dah. Kita akan fokus dalam tempoh 1 bulan tu. Inilah masalah dengan trader. Kebanyakan saya jumpa bila loss je kan, dia tak boleh terima. Tapi bila dia tengok yang keempat, kelima, keenam, benda tu jadi. Okay, so tak boleh buat apa-apalah. Right. Jom kita tengok contoh untuk Bollinger Band. Saya gunakan contoh CPO 5 minit. Okay. So CPO 5 minit, contoh dia macam ni. Bila kita tengok, so upper band dekat level atas. Okay. Lepas tu lower band dekat level bawah. Dan last kali kita ada middle band. Okay. Right. So untuk middle band ni, kalau tanya saya based on breakout, selalunya saya akan ignore. Saya tak akan fokus dekat middle band. Okay. Right. Middle band ni adalah 20 SMA. SMA ni adalah simple moving average. Okay. Dan kita ada standard deviation. So standard deviation inilah yang membentuk Bollinger Band. Okay. Yang mana kalau dulu-dulu yang orang gunakan apa nama dia ni? Band envelope. Kalau moving average envelope, kalau sini naik, okay, bawah pun akan naik juga. Kalau sini ni bentuk dia akan berbentuk macam ni je lah. So dia tak ada kembang kecut lah kita panggil. Expanding ataupun contracting tak ada. Okay, tapi bila dia masukkan Bollinger Band, dia nampak benda ni dengan lebih clear lah. Dulu-dulu masa saya belajar pun, bila saya nampak harga tu, dia mengecut, so saya get ready. Tapi saya tak tahu nak get ready apa. Nak get ready buy ke ataupun nak get ready sell. Dulu-dululah masa saya cuba belajar. Okay. Jadi kali ni, bila kadang-kadang kita kena tengok semulalah daripada buku founder kan. Dan bila saya tengok, okay, buy on breakout lebih kuat. Tapi kena tengok juga keadaan market. Bukan semua market agak sesuai untuk kita masuk based on breakout. Pasal bila market flat ataupun market sideways, susah untuk kita buat profit. Itu memang asam garam dia kalau kita gunakan Bollinger Band. Sebab basic daripada moving average ni, kita tahu kita nak buy dekat atas. Bila buy, kita nak buy on breakout SMA 20, ataupun kita nak sell on breakout based on SMA 20 juga. Jadi bila market flat, strategi ni memang tidak sesuai untuk kita masuk. Tak boleh buat apa-apa lah. Kalau kita devoted nak masuk dekat ni, tapi flat, so tak jadi. Okay. Okay, next kita tengok. Ini contoh untuk 15 minit lah. Saya cari satu contoh. Okay, saya nak tanya, apa yang kita nampak dekat dalam ni? Dah boleh masuk ke belum? Boleh tak? Boleh masuk tak? Boleh? Tak. Kenapa tak boleh masuk, Mr. Lim? Kenapa? Okey. Kenapa tak boleh masuk? Okey, apa reason dia? Pasal apa-apa benda yang kita buat, kita kena tengok daripada real body. Okey, so real body. Bila real body keluar, then baru kita masuk buy. Okey? Tapi kalau real body dia tak keluar ataupun just shadow je. Shadow ni agak tricky sedikit lah. Okay. Shadow tricky kenapa? Sebab kadang-kadang shadow ni dia bagi kita panik. Kita nampak dia naik. Padahal candle tak complete lagi. Jadi kalau kita gunakan 15 minit, katakan benda ni berlaku pada pukul 11.15. Okay. So 11.15. Kita tak boleh masuk lagi. Kita kena tunggu 11.30. Okay. 11.30 baru kita boleh masuk. Sebab apa? Sebab kalau kita main masuk je memang pening kepala lah, memang sakit. Sebab kita tak tahu lagi benda ni confirm keluar ataupun tidak. Okay, jadi apa-apa benda kita buat, kita kena tunggu daripada real body. Okay, kalau kes macam ni, saya dah boleh masuk ke belum? Betul? Mr. Lim, dah boleh masuk belum? Boleh, okay, betul. Bagus, maksud dia kita boleh masuk. Okay, saya akan lukis based on entry point. Dan kita akan lakar lah. Kita akan tengok macam mana dia boleh pergi kita. Okay. So, saya akan buy dekat closing. Ingat cakap saya akan buy dekat closing price. So, dalam kes ni, saya buy dekat 3508. Okay. Berbeza daripada benda yang saya sebelum ni saya ada dok kata, kita ambil high lah. Tapi bila saya fikir logik, okay, saya fikir logik, saya buat testing lagi lah. Dan bila kita tengok, sebenarnya dah memadai apabila kita buy dekat real body. Memang dah cukup. Okay. Okay, jom kita tengok next. Bila kita dah buy 3508, so stop loss kita pula dekat mana? Ini
inilah pahit dia yang kita terpaksa telan sebab kita nak cuba guna 15 minit, katakan buy 3508 tadi. Okey, lepas tu stop loss kita, okey saya agak-agak 3440. Okey, based on 15 minit. Okey, nampak 40 tick. Okey, beza dia adalah sebanyak 40 tick. Right? Okey, jom kita tengok next. Saya dah bought 183,508. Okay, next kita tengok macam mana. Boleh kata strategi tu menjadi. Dan entry point tu terkena dekat level sini. Nampak? Based on 15 minit je kita masuk. Lepas tu buy 3508. Last kali apa berlaku? Market naik. Dan dia terus berubah menjadi flat. So dia naik sampai 3508. Naik sampai level atas ni. Okay? So nampak kita punya stop loss tu pun boleh kata bila dia naik, nak tak nak, kita kena sentiasa ubah. Okey, ataupun kalau hati kering kalau hati kering, maintain je stop loss tu, tak ada masalah pun kalau nak masuk. Okey? Sebab kita hanya set alert di dalam kita punya trading view ataupun di dalam Telegram, macam mana yang saya buat So apabila dia sentuh je, kita akan reverse daripada kita buy tadi, so kita akan reverse sell. Okey? So stop loss saya dekat lower band lah. Mula-mula saya tengok dekat lower band. Tapi tak apa-apa benda pun, dia sama juga. Daripada view buy tadi dekat above candle, so apabila dia breakout level bawah ataupun lower band, saya akan masuk sell semula. Okay, saya akan turn lah daripada buy dekat bawah, view dah jadilah. Lepas tu saya akan sell. Saya akan turn market. Buy 1, sell 2. Okay, tengok. So entry point, saya akan turn sell dekat 3734 So 3734 saya akan turn sell daripada buy 3508 tadi 200 tick. Okey. Saya akan sell 2 lot. So tengok apa berlaku next. Stop loss sama juga upper band. Okey, sama, tak ada beza. Kita akan maintain kita punya stop loss dekat upper band dulu dan kita akan sentiasa ubah dia. Okey, ke kanan. Tapi make sure real body tu kena keluar dekat level atas baru kita akan turn. Okey. Jom kita tengok. So boleh kata jadi lagi. Daripada buy 3508, kita sell. Kita turn sell 3734. Okay. Lepas tu boleh kata jadilah. View ni jadi. Dan dia terus jatuh ke bawah. Stop loss saya akan letak dekat level atas ni. Daripada level sini tadi, yang asal kita akan ubah. Jatuh dah ke bawah. Okay. Dan kita tengok next. So bila dia keluar, okay, stop loss tu kita akan ubah dekat real body. Itu reason dia kenapa Japanese candlestick ni kena faham. Okay? Japanese candlestick kita kena faham. Real body dekat level mana. Okay? So saya akan ubahlah. Saya akan ubah buy. Okay? So inilah salah satu strategi dia. Okay, dalam tempoh 1 bulan sebenarnya. Dalam tempoh 1 bulan ni untuk kita buat DVTC, Derivative Challenge. Try buat semaksimum yang boleh. Okay, ini nasihat saya sebab kita cuba target untuk DVTC benda ni. Okay, so itu je strategi dia. Memang simple, Okay, memang nampak simple. So macam mana pula performance dia kalau kita cuba masuk based on 15 minit ni? Jom kita tengok kat sebelah ni. Okay, based on 15 minit chart yang mana kita dah buat, Kita dah buat. Saya ada sini long. Bila long, kita akan turn short. Okay, kita akan turn short, tak jadi, lepas tu jadilah, dia jatuh dekat bawah, kita akan long 2 lot, short lagi, lepas tu kita turn sampai habis. So based on strategi ni saja, 15 minit dia boleh bagi kita, adalah sedikit pulangan. Okay, bila saya buat testing sini, bila kita masuk, so adalah profit dia kalau based on 15 minit. Tengok ke dalam. So strategi ni boleh kata maximum profit boleh dapat sampai 5,600. Okay. Loss, sungguh bernasib baik. Kenapa? Strategi ni boleh kata 2 kali saja loss. Okay? Sampai 23 hari bulan. So 23 hari bulan. Kenapa 23 hari bulan? Sebab saya kena submit hari tu slide pada 23 hari bulan. So nampak benda ni. Okay? So nanti kita akan kira lah. Saya akan tunjukkan strategi ni. Berapa banyak. Kalau aku buy 5 minit, buy daily, buy hourly, berapa banyak aku boleh dapat. Tapi saya akan bagi 3 contoh. Okay? Right. Jom kita tengok. Based on performance, apa yang saya nak tunjukkan pada hari ini, kita buat satu comparison 30 minit chart. Okay, 30 minit chart. Okay, tengok. Berapa net profit ni?
kita ada bulan Mei, kita ada bulan Jun. Okay. So, pada bulan Mei, kita hanya dapat profit sebanyak RM350 sahaja. Tetapi untuk bulan Jun, kita dapat 8,400. Ini sehingga 23 hari bulan. 23 hari bulan hari tu. So, nampak? Jadi, kita tengok. Largest winning trade adalah sebanyak RM1,925. Largest losing RM3,100. Agak-agak ramai berani tak nak hold? Kalau loss RM3,000, profit RM1,900. Berani tak hold? Saya nak tanya. Berani tak? Berani? Tak berani. Okay. Banyakkan memang tak ramai yang berani lah. Pasal apa? Sebab gila kau. Loss aku lebih besar kot daripada aku punya profit, dia kata. Okay. Tapi apa-apa benda yang kita buat, kita tengok juga daripada yang asal tadi saya kata. Kalau masa kita masuk straight profit, okey lah. Okay, tiba-tiba loss. Masuk lagi sekali loss. So, okey lah kita ada profit. Tapi buatnya, masa kita start masuk trading, tiba-tiba loss. Then baru dia profit. Kebanyakan orang tak tahan. Strategi ni based on RM10,000, satu lot CPO. Okay. So, kalau nak dapat banyak, macam biasalah. Kalau nak tengok benda tu dengan lebih clear, kena masuk. Saya akan ubahlah saya punya strategi tu. Saya akan masukkan RM100,000. So DVTC nanti kita masuk based on RM100,000 dia bagi modal dekat kita. So dalam tempoh 1 bulan boleh buat. Last year saya top 10 lah. Kita mengejar nombor 3 paling tinggi. Nombor 3, nombor 4, nombor 3, nombor 4. Itu paling tinggi lah saya pernah dapat. Lepas tu in the end saya drop. Saya dapat nak jadi nombor 7 je. Sebab saya cuba masuk strategi yang buy and hold lama. Okay. Right. Itu based on 30 minit. Potential profit untuk bulan Mei 3,5, Jun 8,500. Cincai lah. Okay, kita tengok based on 15 minit pula. Tengok 15 minit. Bila kita masuk pada bulan Mei, kita loss 2,000. Okay. Tapi bulan Jun hingga 23 hari bulan, kita dapat profit sebanyak 10,700. Okay. So, largest winning adalah 2,300. Untuk bulan Jun, 5,600. Largest losing 2,400. Okey tak? Untuk bulan Mei ni, winning kita 23, loss kita 24. Okey tak? Saya nak tanya. Ke tak okey? Okey kan? Kenapa saya kata okey? Pasal satu nisbah satu, still okey lah. Itu largest winning compare dengan largest losing. Tapi bila kita tengok Jun pula, kita bernasib baik. Mungkin market pada bulan Jun ni banyak trending. So bila banyak dia trending gila-gila, so potential profit kita pun boleh kata dengan lebih banyak kita boleh dapat. Okay. Okay, dah habis 5 minit. Winning 3 kali, losing 7 kali. 3 kali je kita profit untuk bulan Mei. Lepas tu losing kita 7 kali. Kebanyakan orang bila dah kena loss, dia straight 4 kali, dia dah pening kepala. Aduh, tak boleh lah, tak boleh strategi. Padahal dia dah buat backtesting sebelum ni. Okay, untuk beberapa bulan, sebenarnya benda tu boleh buat. Cuma dia takut. Okay, so nak tak nak kena ada buffer lah. Kalau tak boleh, kena stop lah. Tak boleh guna strategi ni. Kebanyakan trader dia banyak mental bila terkena straight loss. Itu kita faham. Untuk bulan Jun pula, profit sebanyak 7 kali. Loss banyak sekali. So, untunglah. Okay. Okay, kita tengok 5 minit. Nampak? 5 minit. Sama lah. Okay, boleh lah buat profit. Bulan Mei, 1,300. Largest winning, 5,900. Largest losing, 2,400. Tapi mental lah. Tengok, 11 kali profit, 25 kali loss. 13 kali profit, 26 kali loss. Mental. Saya berani cakap, memang kebanyakan orang akan mental bila terkena macam ni. Okay? Terpulang pada dia berani ataupun tak berani saja. Okay. Dan last kali kita ada 1 minit chart. Jangan main-main. 1 minit pun kita kaji tau. Ini benda yang kita bagi dekat kita punya student. Okay? Jun sampai Jun 28. Okey, kita tengok pada bulan Mei total profit 900.5. Okey, pada bulan Jun pula 8,300. Okey. So largest winning based on 1 minit ni saja 3,600. Okey, untuk bulan Mei 4,600 pada bulan Jun. Okey. So largest losing 1,700, 875. Bila kita tengok 1 bulan kita masuk, roughly ada berapa lot ni? Adalah dalam 200 lot. 1 minit nak kena monitor. Okay. So tengok kepada klien punya, bukan klien, tengok kepada trader tu, trader punya kesesuaian juga. Apa jenis trader ataupun tengok dia punya nature of work. Kalau dia ni memang sibuk, kalau sibuk memang tak boleh buat apa-apa lah. Memang tak boleh buat apa-apa.
Nak tak nak, nasihat saya guna je 30 minit. Tapi itulah 30 minit, okey lah, adalah sikit. Cuma tenang sikit lah hidup. Okay, boleh buat kerja lain, boleh panjat pokok kelapa kan. Apa lagi? Macam-macam lah boleh buat. Ada trader yang 1 minit, yang bagus dia tentang trader 1 minit ni, bila dia masuk, dia fokus, dia nak tengok 1 bulan berapa kali. Dalam trading ni ada 8,000 1 bulan, tapi aku tak nak ambil 8,000, aku dah ambil 4,000 dia kata. Okey lah, lower down dia punya trading volume. Daripada 200 lot tadi, dia kurangkan ke 100 lot. So kita akan tengok lagi lah, kita backtesting. Tapi benda tu tak boleh buat backtesting. Terus terang bagi tahu. Pasal apa? Sebab yelah, nak ikut benda yang kita suka. Benda yang kita ada dekat dalam ni, ini yang kita buat backtesting. Okay, itu based on 1 minute chart. Alright. Saya tunjuk sedikit. Saya tunjuk sedikit daripada charting. Macam mana kita nak bomb. Macam mana kita nak bomb. Based on strategi ni. Okay. Okay. Saya ada daily, saya ada 4 hour, apa lagi? Hourly, 30 minutes, 15, 5, 3 dengan 1 minute. Okay, jadi ini performance maksimum. Bila saya tengok dekat daily, potential profit based on Bollinger Band, buy on breakout, sell on breakout, saya hanya dapat 29,000. Yang ini pula 66,000. Okay ni, 4 hour 66,000. Okay apa? Ini selama maksimum yang mungkin lah. Okay, saya tengok sini, alamak, hourly 3,900 je. Nampak? 30 minit. Ada 128,000. Ini based on 10,000. 10,000 ringgit. Saya dah share screen ke belum? Okay, dah share. Okay, 15 minit, 18,000. Okay lah. Bila guna 5 minit, potential loss 45,000 pula. Salah tekan. Sekejap. Mana dah tu? Dia jadi kecil. Ni. Okay. Ni 3 minit. Lepas tu 1 minit. 1 minit, okey lah. Dia boleh bagi potential profit sebanyak 3,300. So, based on semua, ada 8 time frame yang saya buka ni. Saya nampak 30 minit yang bagi potential profit. Allah, ini CPO. Ini apa? Crude oil. Okay. Based on semua time frame, saya buka 30 minit banyak bagi potential profit. So, bila dia bagi banyak potential profit, based on 30 minit, okey lah, saya akan tengok. Okay, tapi berapa ratus lot? Ini maksimum data yang ada. So saya akan buat deep back testing selama 1 bulan. Selama 1 bulan, maksud dia untuk bulan Jun ni saja. So jadi kita akan tengoklah untuk bulan Jun ni. Okay, 30 minit dia boleh bagi kita potential profit sebanyak 8,500 cincai. Jadi kita akan fokus lagi. Kita tengok apa kita punya apa tadi? Volume. So volume dia okay apa 4 lot? Close trade 4 lot. Based on 30 minit 4 lot je saya masuk. Okay, dah cukup. Lepas tu largest winning saya adalah 8,000. Largest losing adalah 1,800. So saya akan tengoklah list of trade. Ini sebanyak 8 kali. Okay, first masuk ni dapatlah loss 1,800. Okay, saya short short sell on breakout, tak jadi, lepas tu dia naik. Tapi dalam masa sama saya reverse Saya sell sini, tak jadi. Saya cut loss, saya turn long pula. Bila turn long, nampak saya close. Dan cycle tu akan berpusing lah. Sampai apa panggil? Sampai kiamat. Tak adalah gurau, bukan kiamat. Sampai habis lah. Saya akan cuba masuk. Okay, so ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali trade. 3 kali loss. 2 kali profit. So, bila kita kira average pun, okay lah, boleh dapat 8,500. So, ini based on 30 minit. Okay. So, bila kita tengok 15 minit tadi, nampak macam okey ni, 15 minit. Saya nampak 15 minit pun macam cun-cun lah. Okey tak apa? Dapat 10,000. Tapi, list of trade yang kita masuk adalah sebanyak 8 kali. Okey lah, 8 kali. Tak habis bulan lagi ni. Kita masuk. Ini yang saya kata, kita bernasib baik. Kenapa? Sebab 1 kali je lose. Yang lain semua profit. Bukan senang nak dapat macam ni lah. Terus terang saya bagi tahu. Bukan senang. Alright? Okay. Jom saya masuk, kita akan cuba habiskan dulu ya. Okey. Cara untuk buat keputusan dalam trading. Untuk buat keputusan dalam trading ni senang. Memang sangat senang. Jangan sekali follow orang. Kenapa? Sebab kebanyakan yang saya jumpa, bila dia follow orang, dia tak tahu apa yang dia buat. Orang ni dok kata, buy dekat sini, sell dekat sini. Okay. Bila dia masuk, dia tengok, ya betul kau punya stop loss ni, dia kata besar. Memang sangat besar. Yelah, sebab modal aku ada 50,000. Aku masuk 2 lot je, dia kata. So, bila dia masuk 2 lot, 50,000, okey lah.
Kalau kena 100 tick, dia tutup mata je. Tapi yang seorang ni duit 5,000. Duit 5,000 tapi dia nak follow macam si kawan yang tadi. So memang tak sama dan berbahaya. Okay. So first cara dia, kita akan cuba determine entry point. Kedua, kita akan kira kita punya risk. Okay. So dua benda ni yang asas dia. Kalau kita boleh terima, kita determine entry dulu, kita jumpa entry. Kebanyakan kita jumpa entry point. Okay. Memang kita nampak entry point. Tapi bila kita tengok risk, kita tak boleh terima. Stop. Tak payah masuk. Okay. Lepas tu last kali, kalau kita boleh terima, baru kita akan go next. Kita masuk order lah ataupun order execution. Dan last kali kita akan menunggu. Okay, memang kita akan tunggu. Simbol dia. So kenalah, kena profit, kena loss, kenalah. Okay, right. Okay, sekarang saya akan cover dulu macam mana kita nak analyze chart. Analyze chart pula. Macam mana kita nak execute order. Okay, so first kali kita akan analyze chart, kita dapatlah entry point. So asas untuk trading ni dia ada dua. Dia memerlukan entry dan exit. So entry kita boleh masuk melalui tiga cara. Pertama, limit. Kedua, market. Dan yang ketiga, stop limit. Okay, ingat cakap saya, tulislah. Siapa ada kertas, tulis. Limit untuk apa? Limit maksud dia nak buy on dips. Okay, buy on support ataupun sell on resistance. Okay, market ni apa? Market ni maksud dia immediate. Market ni maksud dia kalau kita buy market, dia akan immediately ambil seller price yang ada pada waktu tu. Okay, kalau kita sell market, dia akan immediately ambil dekat buyer price yang ada pada waktu tu juga. Last kali kita ada stop limit. Ini membezakan stop limit. Stop limit apa? Membezakan antara features dengan produk yang lain, especially saham, yang mana saham tak ada function stop limit. Ada beberapa broker ada, tapi diorang gunakan benda ni sebagai stop limit, sebagai stop loss. Salah. Okay, sebenarnya tak ada, tapi order declared. Okay, so stop limit kita akan gunakan buy on breakout, sell on breakout. Yang mana bila kita guna strategi Bollinger Band, stop limit ni lah yang kita akan fokus. Kita tak akan pakai limit dan kita tak akan pakai market. Okay, melainkan kalau ada setengah senario lah. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, right. Exit dua saja, limit. Okay, limit ataupun take profit, dan last kali stop loss ataupun TS. TS adalah trailing stop. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi lah, kita trailing dalam masa sama kita akan turn market. Okay, kita turn lah, daripada buy kita turn sell, daripada sell kita akan turn buy. Okay. Okay, contoh untuk buy tiga cara, market, limit dengan stop limit. Okay. Ni saya dah explain tadi, apa-apa harga yang tertera, menunggu. Limit tu maksudnya kita menunggulah. Bila market dah naik, kita tunggu buy dekat level bawah. Stop limit kita akan buy dekat level atas. Okay, itu beza dia. Ini contoh dia untuk apa nama? Untuk market. Okay, katakan harga semasa 3,500. So saya nak buy limit, dia kena bawah daripada 3,500. 3,500 lah. Kalau saya nak buy 3,499, boleh tak untuk buy limit? Saya nak tanya. Boleh tak? Boleh. Betul. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. Last kali kita tengok, kalau kita nak buy stop limit, pastikan dia kena atas daripada harga semasa. Okay. Jadi katakan saya nak buy on breakout, saya buy lah dekat 3,550. Okay. Okay. Contoh untuk sell sama, dia hanya terbalik saja. Okay. Bila kita sell, market maksud dia dekat buyer terdekat. Ini silap ni. Ini sepatutnya buyer yang terdekat. Okay, lepas tu limit maksud dia menunggu. Jadi maksud dia kita nak sell dekat level atas. Dan stop limit kita nak sell on breakout ataupun sell dekat level bawah. Contoh yang sesuai untuk stop limit ni adalah dekat Bollinger Band yang saya bagi tadi. Okay. Harga semasa 3,470. Saya nak sell 3,500. Okay, lepas tu saya punya sell stop limit dekat 3,400 ataupun 3,469 ke bawah. Okay. Okay, summary order dia. Kadang-kadang order ni agak pening sedikit. Dalam QST itulah, nanti dekat DVTC yang kita akan cuba masuk. Kita cuba follow tu nanti DVTC. Okay, contoh entry point dia senang je. Contoh untuk buy dia macam ni. Harga semasa macam ni. Buy limit dia rendah daripada harga semasa. Lepas tu buy stop limit tinggi daripada harga semasa. Okay, ini cheat sheet yang saya bagi dekat saya punya student lah. Okay, contoh sell pula harga semasa dekat ini. Lepas tu kita nak sell limit tinggi daripada harga semasa. Dan last kali sell stop limit dia rendah daripada harga semasa. Okay, right. Lepas tu kita ada order validity. Okay, order validity dia simple je. Dia ada dua.
Di dalam features ada 2 saja. Ada 3 lah, tapi saya tak fokus dekat yang satu tu. Yang pertama kita ada day dan kita ada GTC. Okay. So day ni maksud dia, kalau order tak kena hari ni, dia akan cancel. Okay. Selalunya day ni kita akan gunakan untuk entry point. Kita akan fokus dekat entry point je untuk day ni. Okay. Dan kita ada GTC. GTC adalah good till cancel. Okay. Dia sama juga, lebih kurang macam saham GTD. Cuma saham tu kita boleh set lah sampai 10 tahun kemudian kan. Adakah GTC ni kita masuk je, kita boleh set sampai order tu expire. Okay. So dia akan maintain lah di dalam sistem sampai expire. Okay. Lepas tu strategi ni memang sesuai untuk GTC ni, selalu kita pakai dekat stop loss TP dengan OCO. Okay. Right. Money management dalam trading sekarang ni kita fokus dalam money management. Okay. Maximum percentage risk maximum adalah sebanyak 5%. Minimum maximum adalah 10%. So selalunya kita akan set 5% hingga 10%. Tapi contoh yang saya akan bagi ni based on 5%. Okay? Itu yang kita panggil sebagai risk to reward ratio. Best futures trader make money 40% of their trades. Macam yang saya bagi tadi. 40% kita masuk. Kebanyakan, most of the time bila kita masuk 70 kali kita loss, 30 kali kita profit, 70 kali kita loss. Okay? Tapi bila kita tengok in the end, potential profit kita lebih banyak daripada total kita loss. Okay? Sebab tu itu yang strategi kita panggil cut loss short, lepas tu let the profit run. Alright? Okay, cara kita kira risiko sekarang based on product FCPO. Okay, ada 3 trader. Yang pertama trader yang ada 100,000, yang kedua 50,000 dan trader yang ketiga yang ada duit sebanyak 10,000. Okay, yang pertama Pak Abu. Okay, saya bagi contoh untuk Pak Abu. Dia kata Pak Abu ni dia ada modal sebanyak 100,000. Jadi dia kata dia nak masuk CPO. Okay, saya nak tanya 5% daripada 100,000 berapa? Berapa? Type lah sikit. Berapa? Boleh? 5,000 Tuan Mazlan. Okay, terima kasih Tuan Mazlan. So dia sebanyak 5,000. Okay. Jadi dia buat 5% sebanyak 5,000. So 5,000 tu bila kita bahagi dengan produk CPO 25 adalah sebanyak 200 poin. Okay. So saya ada 100,000, saya masuk CPO satu lot, lepas tu loss saya sebanyak 200 tick. Okay. Itulah salah satu contoh dia. Tetapi kalau ikut betul kalau ikut betul, bila akaun dia nak naik ni, based on backtesting saya bagi tadi pun, kalau kita tengok based on daily, bulan lepas, based on 30 minit tadi bulan Mei bagi profit 300.5 saja. Tapi untuk Jun baru dia bagi 8,800. 9,000 lah cincai. So bila akaun kita nak naik ni? So apa dia patut buat? Dia dapat satu idea. Dia kata, okay, apa kata aku cuba bahagi risk aku tu. Okay. So daripada risk 5% tadi, 5,000, dia kata dia masuk 2 lot. So daripada 2 lot risk tu, dia bagi 2 lah, 5,000, dia bagi 2. Satu lot tu aku loss sebanyak 100 tick. So aku masuklah 2 lot. Yelah, okey apa? Daripada untung 8,000 boleh berganda jadi 16,000 dia kata. Kalau dia masuk 2 lot. Okay. Okay, lepas tu dia kata, okay tak apalah, aku nak tamak sikit lah. Okay, dia kata. Right, so dia masuk 4 lot. So risk untuk per lot adalah sebanyak 1,250. 1,250 darab 4 sama juga akan dapat 5,000. So dia masuk 4 lot. Sebab apa dia masuk 4 lot? Yelah, boleh kata dia ni bijak sikit lah. Dia masuk 4 lot pasal 8. 8 ke 8 berapa? 8 nombor 3. 8 nombor 34. 34,000 lah boleh kata. 32. Dia boleh dapat 32,000 based on strategi ni bila dia masuk. Okay, dan last kali dia kata dia tamak. Tapi dia kecilkan stop loss. So apa-apa benda pun based on risk ni, kalau maintain 5,000, kita akan tengok daripada modal. Kalau modal 100,000, 5% kita cuba set. Okay, so 5% kita set adalah sebanyak 5,000. Maksimum dah ni nak masuk. Kalau boleh 8 lot. Tak payah lagi lah nak kecilkan pergi 16 lot. Kalau nak masuk 16 lot, makin kecil lah. 625 kena bahagi lagi. Okay, kena bagi 16. Berapa? Kena bagi 2 lagi. So 300 10 tick. Susah tu, susah. Nak main 1 minit tadi tu pun, macam yang saya bagi satu performance tu, nak main 1 minit pun kadang-kadang lain dia punya profit loss pun boleh kata lain. So kena stick dengan cara macam ni. Ini cara yang saya
Saya rasa tak pernah lagi orang tunjuk dekat dalam ni. Okay. Modal 50,000 pula, kita tengok Pak Abu sama juga modal 50,000. So based on 5% risk, sebanyak 2,500. Okay. So tamak, boleh kata Pak Abu ni tamak lah. Dia nak masuk banyak lot. So apa dia buat? Boleh, tak ada masalah. 2 lot. Okay. Risk adalah sebanyak 1,250 ataupun 50 tick lah. Kalau dia nak masuk 4 lot, boleh, tak ada masalah. 4 lot. Kalau dia nak masuk, risk dia sebanyak 625 satu lot. Okay. So apa-apa benda kena follow semula daripada risk. Volume ni kemudian, cerita kemudian. Tapi fokus dulu dekat risk. Nampak risk macam ni, baru kita akan adjust nak masuk 3 lot ke, 4 lot ke, 5 lot ke, 10 lot, 100 lot pun tak ada masalah. Yang penting, kena follow daripada risiko kita ni juga. Okay. Okay, last kali untuk orang yang ada modal sebanyak 10,000. Pak Abu 5,000, so 500. Okay, so RM500 daripada 10,000 ni adalah 5%, adalah sebanyak 20 tick. Okay, 500 20 tick. Betul lah 20 tick. Boleh kata dia tamak nak masuk lot, nak banyak lot, ni yang selalu saya jumpa. Boleh, tak ada masalah. So 2 lot dia masuk lah. Risk dia 1 lot sebanyak 200,500. So 200,500 ni adalah sebanyak 10 tick saja. So ini je yang dia boleh buat. Okay. Korang tak jumpa lagi ada satu broker bagi sampai 15% margin. 15% margin adalah sebanyak RM1,350. Okay. Yang klien ni bayangkan duit ada ada 12,000, ada 13,500 lah. Dia pergi hentak masuk sampai 10 lot. Kau gila. Saya tengok pun bahaya tu orang ni, bahaya. Okay, saya dok kata dekat dia, memang betul potential profit boleh tak banyak, tapi bila loss saya takut dia tak boleh nak adjust sebab dia masuk banyak lot kan. Ada setengah broker bagi 15%, tapi saya tak nak cakap lah. Kat mana. Jadi kalau boleh kita cuba follow semula daripada risiko yang kita buat ni. Okay? Right. Okay, saya nak bagi satu analogi. Okay, untuk analogi siapa tahu yang ada gambar dekat depan ni? Siapa ni? Siapa tahu ni siapa? Okay, ini adalah Mile Ekspedisi. So Mile Ekspedisi, dia ada satu quotes daripada ayat dia yang saya suka. Dia kata, malu bertanya kawan sesat cari jalan pulang. Jadi untuk siapa yang join dekat dalam ni, ada apa-apa persoalan, tolonglah tanya. Jangan senyap lah. Itu yang saya nak bagi tahu. Okay. Lepas tu analogi yang kedua, saya nak tanya tentang, ini siapa? Siapa tahu ni siapa? Ini Sazali Samad. Ini Norman Hakim. Okay. Agak-agak, Norman Hakim ni dengan Sazali Samad, diorang ni, buat training 1 hari je boleh jadi tegap tak? Saya nak tanya. Boleh tak? Tak Tuan Fi, tak boleh kan? So maksud dia, every day dia kena masuk gym dan dia kena angkat berat lah. Betul tak? Betul kan? Sama juga dengan trader ni. Kita tak boleh expect 1 hari strategi yang saya tunjuk ni, dah faham, lepas tu terus main masuk. Kebanyakan saya jumpa macam ni. Salah tu, salah. Kena banyak buat backtesting. Okay, lepas tu, kita ada Datuk Lee Chong Wei. Ini ikon negara kita lah, Datuk Lee Chong Wei. So Datuk Lee Chong Wei boleh kata bila dia boleh jadi nombor 1 dunia agak-agak. Dia talented ataupun dia gifted, saya nak tanya. Ataupun dia banyak daripada latihan. So of course dia banyak buat latihan. Bayangkan saya tengok drill daripada Datuk Misbun Siddiq, nak buat smash buat 1000 kali 1 hari. Okay? So itulah contoh dia macam mana dia boleh jadi sampai talented ataupun dia jadi gifted. Okay. Dan last kali daripada Warren Buffett. So Warren Buffett punya quotes ni saya suka. No matter how great the talent or efforts, some things just take time. Okay. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. So ini quotes yang saya suka. So ada apa-apa benda, memang dia makan masa. So tak perlu nak rushing. Okay. Tak perlu nak rushing sangat. Kita ada berapa bulan? Bulan Oktober baru kita start derivative challenge. So kita akan cubalah test kita punya strategi kemudian. Alright, untuk bahagian saya dah cover. So saya akan pass dekat Tuan Zafri. Okay, alright. Macam mana tadi sesi? Best tak? Dapat belajar sesuatu benda yang baru tak? Okay. Tuan Syamil ada tanya, ada sharing bagaimana nak okay. Tuan Syamil nanti boleh berikan soalan melalui Q&A session sebab nanti Tuan Lami akan bantu jawabkan. And then lepas tu belajar banyak Puan Siti, thank you so much. Best ilmu baru, thank you so much Tuan Asrul. Okay, so selepas ni kita akan bersama bersama daripada broker
broker partners untuk DVTC ni, iaitu daripada CGS, CIMB. Okay. So saya nak memperkenalkan kita punya penceramah pada malam ni. Dia akan ambil masa untuk explain sedikit tentang apa yang CGS, CIMB offer kepada kepada partisipan DVTC nanti. Okay. So saya nak perkenalkan kita punya speaker pada malam ni, iaitu Tuan Nazrin Saidi. So Tuan Nazrin merupakan associate ataupun jualan dan berurusan dalam jualan dan urusan kontrak niaga hadapan atau futures market, dan juga CFD daripada CGS CIMB Futures Sendirian Berhad. So Tuan Nazrin, are you there? Ya, saya. Okay. Testing. Boleh dengar ke suara saya? Dengar. Okay, dengar. Okay. So saya nak jemput Tuan Nazrin untuk sampaikan sesi pada malam ni. Silakan Tuan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So boleh nampak semua slide saya? Okey. So, kalau boleh nampak, kita boleh teruskan. Okey, terima kasih kepada Encik Lami. Satu sesi yang menarik. Dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang hadir pada hari ini. 142 orang, malam-malam raya pun ramai. Okey. Tahniah kepada anda kerana anda ingin mendapatkan ilmu. Okey. Mungkin ada yang tengah masak rendang ataupun tengah apa orang cakap, tapi raya ni kurang sikit lah. So kita terima kasih kepada yang datang semua. Okey, saya adalah seorang dealer daripada CGS CIMB Futures, iaitu kami adalah broker dengan DVTC. Kita bekerjasama untuk jalankan aktiviti DVTC ini. Okey, sebelum saya mulakan, ini adalah sedikit disclaimer daripada kami. Kami tidak terlibat dalam apa-apa pemberian signal ke apa-apa arah market ke apa untuk hari ini. Just adalah perkongsian apa yang broker kami buat. Okey. So, kenapa anda perlu memilih CGS CIMB Futures? Okey, kami adalah 2 license branch worldwide nationwide. Kita ada securities dan juga ada futures. Okay, kita ada professional advice. Nanti saya akan terangkan more semua ni lah. Okay, kita ada trading platform, dan jika anda nak buka account, kita ada online application. Mudahlah, anda dah tak perlu nak datang ke office, anda dah tak perlu nak bagi physical form, semuanya sekarang nak online. Kita juga ada buat webinar dan juga campaign. Daily commentaries, nanti saya akan tunjukkan apa yang kami buat dengan daily commentaries ni. Betul, kami adalah salah satu award winning broker. Untuk futures, kita ada 24 hours dealing desk support, sebab kita pun ada produk daripada luar. So kalau anda ada problem tengah-tengah malam pun, anda boleh call kami di dealing desk, kita akan bantu anda semampu yang mungkin. Okay, kita juga mempunyai competitive rate lah. Okay, next, saya nak perkenalkan produk-produk yang kami tawarkan. Okay. So produk utama adalah produk futures lah. Seperti ini kita ada conventional futures, ada foreign futures dan juga local. Selain daripada itu, kita juga ada tawarkan produk CFD, local CFD dan juga foreign CFD. Saya akan terangkan lebih lanjut sebentar lagi. Okey, ini adalah produk-produk yang produk lokal yang kita tawarkan. Okay, seperti yang anda nampak, ini yang warna merah ni adalah produk-produk yang popular, yang ramai orang trade. Itu salah satu equity derivative, iaitu FKLI, gold futures, FCPO, yang paling popular lah bagi saya, dan juga FEPO. Okay, kita ada juga financial derivative untuk kita tawarkan. Selain itu adalah foreign produk-produk luar negara, iaitu seperti mini Hang Seng. Ini adalah produk-produk yang kita tawarkan daripada equity. So kat sini ada mini H-share, produk-produk daripada luar. So interest rate pun kami ada tawarkan juga. Metal seperti COMEX, gold, COMEX copper, silver, ada juga kami tawarkan. Selain tu, ada juga produk-produk agriculture yang lain selain SCPO. Itu adalah produk lokal, produk luar seperti soybean oil dan soybean meal pun kita ada tawarkan juga. Selain tu, siapa yang berminat untuk trade macam crude oil ataupun natural gas, brand crude oil pun kita ada tawarkan. Okay, next, ini adalah produk yang boleh saya katakan produk baru daripada CGS CIMB Futures, lebih kurang dalam tak sampai lagi setahun, iaitu Syariah Compliant Futures.
Saya tahu ramai yang masih tertanya-tanya apakah apa orang cakap, boleh ke kita trade futures ni? Sebagai orang Islam, boleh ke kita trade futures? Sebab banyak produk sebenarnya kita tak boleh trade. Dan kami daripada CGS-CIMB memperkenalkan bukan sahaja produk tu patuh syariah, tapi dalam segi ekosistem futures tu sendiri kita buat sebagai patuh syariah, daripada anda deposit sampailah anda withdrawal, semuanya berdasarkan sistem yang patuh syariah. So produk-produk yang kita tawarkan iaitu produk daripada BMD yang patuh syariah adalah buat masa sekarang ada FCPO, FEPO dan FPKO. Okey, selain itu produk luar negara juga kita ada tawarkan seperti light crude oil, natural gas, soybean oil, soybean meal, wheat, corn and oats. Ini adalah produk-produk yang patuh syariah yang kita tawarkan di CGS-CIMB. So kalau anda ada ragu-ragu tentang boleh ke kita trade futures ni, boleh ke FCPO ni betul ke patuh syariah, so kita dah dapat daripada kelulusan daripada SC untuk tawarkan produk ni sebagai produk patuh syariah. Okay, next adalah trading platform. Okay, trading platform ni dia berbeza dengan broker-broker yang lain. So kita di CGS-CIMB ada tawarkan 3 jenis platform untuk anda gunakan. Ada yang berbayar, ada juga yang free. Okey, ini adalah yang pertama iaitu QST yang anda akan gunakan di dalam DBTC ni. So jika anda ada apa-apa soalan untuk tahu macam mana nak guna, mungkin anda first time nak guna, so anda boleh call, nanti saya akan bagi nombor di link desk, so anda boleh call how to gunalah QST. Dan QST ni saya akan terangkan nanti sama ada dia berbayar ataupun dia orang cakap free. QST ni adalah bagi saya platform yang paling bagus untuk anda guna untuk trade futures. So next adalah iTrade. Kita tawarkan iTrade. iTrade ni adalah secara percuma. Kita tawarkan kepada semua klien kita. Dia adalah satu web browser ni, platform trading. So kita juga ada iTrade Pro. Dan iTrade Pro ni adalah yang berbayar. So dia punya kelebihan nanti saya akan terangkan. Okey, so ini adalah produk-produk yang kita, ini adalah trading platform iaitu seperti QST. QST ni dia ada desktop dan juga ada mobile. So anda boleh gunakan ketika kat mana-mana lah, anda kat luar pun anda still boleh trade lagi. iTrade pun sama juga, ada mobile application, tapi untuk iTrade Pro hanya adalah ada desktop sahaja. So chatting more kepada candlestick chart, itu yang kita selalu guna. So untuk QST, bayaran bulanan dia adalah RM138 per bulan. So dia ada waivable, kita boleh wavekan 138 ni, ada syarat-syarat tertentu lah. So kalau anda ingin bertanya apa syarat-syarat, kita boleh anda boleh hantar email ataupun call di link desk. So iTrade seperti saya cakap tadi adalah percuma. So anda kalau nak gunakan tak perlukan pun QST ataupun iTrade Pro, anda boleh gunakan iTrade. Dia percuma. So yang ketiga adalah iTrade Pro. iTrade Pro bayaran dia adalah 188 per month. Dia juga boleh waive jika anda sampai certain yang syarat yang kami letakkan. Okey. Kelebihan QST adalah dia adalah satu platform yang reliable, satu platform yang bagus. Kedua adalah dia ada paper trading. So anda boleh macam account demo. So anda boleh berlatih kat situ how untuk macam tadi kita ada buat back test ke apa ke, anda nak masuk nak test anda punya strategi macam mana nak guna pun boleh punya QST sebab dia ada paper trading. So untuk QST anda boleh trade produk BMD dan juga global futures. So sebabkan dia ada mobile application kita boleh guna di mana-mana lah. So untuk iTrade pula, kita boleh trade produk BMD saja. Produk Malaysia je kita boleh trade. So sebab dia pun ada mobile application, so kita boleh trade dekat mana-mana. Untuk iTrade Pro, dia tak ada mobile application, tapi dia boleh buka multiple chart. Kalau untuk iTrade tak boleh buka multiple chart. So kalau untuk iTrade Pro boleh buka multiple chart. Okay, dan iTrade Pro juga untuk kita boleh guna untuk produk PMD saja. Okay, next, ini seperti saya cakap, kita ada daily commentaries. Kita akan hantar setiap pagi, setiap hari. Kalau hari bekerja lah, kalau hari contohnya macam esok, bursa tutup, pun kita takkan hantar lah daily commentaries ni. Okay.
Okay, kita ada dua produk yang kita fokuskan untuk daily commentaries ni, iaitu adalah FKLI dan juga FCPO. Kita akan hantar setiap pagi. Kat sini kita akan bagi-bagi info seperti fundamental, apa yang terjadi pada waktu semalam. So kat sini kita ada bagi juga dia punya apa close, chart, apa open semalam, dan anda boleh tengok ini kami akan hantar setiap pagi kepada klien-klien kami. Okay, dan juga FCPO pun kami akan buat sini. Ada juga apa pandangan, apa news hari ni, apa news malam yang kita boleh membantu kita punya klien untuk memantapkan diorang punya trading. Kita juga ada research report, so anda boleh pergi ke laman web iTrade untuk baca lah apa-apa report yang kami keluarkan untuk anda sebagai rujukan. Okay, next, campaign. Ini adalah campaign apa yang broker kami tengah buat sekarang. Okay, first, ini adalah trade the halal way and win. Okay, ini untuk syariah compliant futures. So anda boleh trade dan juga menang lah. Tapi ini dah sampai hujung, hampir sampai hujung, 14 Julai. Ini daripada 3 April lah kita dah buat. So nanti next pun kami akan ada juga untuk buat produk untuk SCF. So ini ada futures reward trading. Anda boleh join. Ini ada sampai bulan 12 nanti. Okay, next adalah produk-produk daripada CME dan juga kempen untuk CFD. Okay, account opening. Seperti yang saya cakap tadi, account opening untuk di CGS CMB kita boleh buat secara online. Untuk buat fizikal pun boleh. Anda boleh datang ke office kami ataupun mana-mana branch dan anda boleh buka account juga kat sana. So, memudahkan lagi adalah better buat secara online. So, dekat sini anda boleh screenshot. Saya bagi masa sedikit kalau anda berminat untuk membuka account dengan kami. Okay. Next, okay, ni adalah laman web yang anda boleh, lepas anda scan, anda akan pergi laman web ni. So, anda boleh klik dekat apply online. So, nanti dia akan minta anda untuk isi ataupun upload IC anda ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan. Okay, next. Dekat sini anda boleh pilih konvensional atau Islamic. So kalau Islamic, anda akan ada derivatif produk BMD ataupun produk foreign juga anda boleh pilih. Okey. Okey, ini untuk DVTC. So mungkin anda dekat sini semuanya sudah daftar untuk join DVTC ni. Just saya bagi brief apa yang anda boleh menang dan macam mana cara untuk anda daftar untuk join. Okey. Kita punya challenge period akan start daripada 1 Ogos hingga 30 Ogos. So, total prize winning adalah RM40,000. Okey. So, masa untuk daftar masih ada lagi. Masih ada lagi. So, anda boleh beritahu kawan-kawan anda, beritahu mungkin family anda untuk join. Dia punya last untuk kita daftar adalah pada 21 Julai 2023. So dalam masa sebulan kita akan buat challenge period. So anda boleh join lah. Sebab free je, tak perlu bayar pun. Kalau anda bernasib baik dan anda akan menang. Okey. Okey, ini cara-cara dia. Anda boleh pergi ke laman web. Nanti saya akan bagi link dan juga anda boleh ataupun scan QR code. Dan anda boleh pergi ke laman web ni terus. So first step anda boleh klik here, nanti dia akan bawa anda ke laman satu portal untuk anda masukkan anda punya details. So nanti anda akan dapat email confirmation. Itu DTS. DTS ni adalah satu macam mana saya nak cakap, adalah platform nanti untuk kita guna. So nanti dia kat situ nanti dia akan beritahu macam mana anda nak download apa semua. So seperti yang step 4 ni adalah seperti yang anda buat sekarang lah, to gain knowledge and skill. Tadi Encik Naomi sudah beritahu macam mana strategi dia. Dan benda ni akan start pada 1 Ogos sehingga 30 Ogos. So dekat situ anda boleh menang lah jika anda adalah highest account balance in the end. So ini adalah produk-produk yang anda boleh trade. FCPO, FEPO, FGLD iaitu Gold Futures, FKLI, FM70, F4GM. So ini adalah 6 produk yang anda boleh fokuskan. So kalau anda mahir dengan FCPO dan anda boleh trade FCPO, tak jadi masalah. Dan produk-produk lain kalau anda nak cuba pun tak jadi masalah. Okey.
Untuk benefit DBTC ni adalah kita nak memberi satu experience kepada anda macam mana trading tu dibuat. Anda guna akaun DTS tadi dan anda akan dapat rasa macam mana real experience. Okay, dekat sini juga anda boleh sharp anda punya skills ataupun anda punya ilmu. Anda boleh terapkan dalam anda punya skill trading. Okay, dan anda boleh belajar macam mana market tu bergerak. Okay, sebulan tu anda boleh belajar macam mana price tu bergerak ke bawah ke atas, apa yang menyebabkan dia bergerak, apa yang ada news ke hari ini. So benda-benda itu semua mempengaruhi anda punya trading. Okay, ini adalah price. Okay, hadiah pertama adalah RM10,000. Hadiah kedua RM7,000 seperti yang ada kat sini lah, sampailah nombor 10 dan ada consolation price RM500 seorang winner. So anda, benda ni free, anda masuk saja, bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu family supaya join DBTC ni. Okay, ni seperti yang saya cakap tadi, anda boleh scan, anda boleh screenshot dulu slide ni, ataupun anda boleh pergi terus ke laman web bursa marketplace.com DBTC. So kat sini anda isi details yang dia minta dan anda pilih CGS CMB Futures sebagai broker partner lah untuk DBTC ni. Okey. Okey, dan anda juga boleh screenshot jika anda ada apa-apa pertanyaan. Seperti tadi saya ada nampak di chat, anda nak buka akaun macam mana, anda nak tanya tentang brokerage fee, ataupun anda nak tanya tentang ada ke webinar lagi yang kita tawarkan, anda boleh saja telefon di nombor ini dan juga ataupun email purchasebrokering.my@cgscmbfutures. So office kami, HQ kami adalah di Menara Aras Raya. Itu nama baru. Sebelum ni Menara Bumi Putra Commerce. Bangunan ni terletak di sebelah Sogo saja. Siapa yang berada di Kuala Lumpur mesti tahu. Okay, dan anda boleh juga pergi ke sana, just bagi tahu kata kami nak pergi ke CGSCMB punya office dan kita akan inilah kalau mana-mana yang ingin walk in ke office kami. Okey, itu saja daripada saya. So soalan-soalan untuk broker anda boleh call tadi di nombor tu dan kita akan jawab. Sebab kalau nak buat Q&A tentang broker dia akan ambil masa yang panjang. Okey. Itu saja Encik Zafri, terima kasih daripada saya. Okey, terima kasih banyak Tuan Nazrin atas kesudian untuk kongsikan pada sesi especially tentang inilah produk yang CGS CMB offer kepada semua orang. Okey, alright. So izinkan saya nak share skrin dahulu. Okey. Alright. So untuk mereka yang ingin menghubungi Tuan Lami, anda boleh ke Facebook, Telegram ataupun YouTube channel Tuan Lami Azan, ataupun boleh hubungi melalui company Tuan Lami, iaitu Lami Academy, melalui Facebook, Telegram, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Okay, so kita akan masuk kepada sesi Q&A. Alright, so sebarang persoalan sebenarnya saya akan saya galakkan untuk anda bertanya di ruangan Q&A di bawah supaya kita dapat tengoklah, kita dapat tapis Alright. So Tuan Lami dah ready Okay. So saya nak tanya pula. Ada satu soalan yang pertama daripada Tuan Ahmad Afi. Kalau nak buy on breakout, kena pakai buy stop limit kan Tuan? Okay, Tuan Afi, betul. Kalau nak buy on breakout, Tuan kena pakai buy stop limit. Okay, so buy stop limit, boleh kata dia ada dua ni lah, dia ada dua harga yang Tuan kena letak. Sebenarnya kalau Tuan nak masuk harga tu, Tuan boleh letak harga yang sama. Katakan harga semasa CPO 3,500. Jadi daripada 3,500, Tuan nak buy on breakout 3,501 lah. So apa Tuan buat? Dekat stop Tuan letak 3,501 dan limit Tuan letak 3,501. So maksudnya ada dua harga lah yang Tuan letak dekat dalam. Okay? Gunakan stop limit Tuan. Okey, soalan seterusnya sama juga daripada Tuan Ahmad Afi
Bollinger Band boleh pakai untuk swing je ke? Atau scalping pun boleh? Okey, Tuan Ahmad Hafiq, macam yang saya tunjuk tadi, kalau tuan nak pakai nak apa untuk swing 30 minit saya rasa okey. Pasal apa? Based on 30 minit punya strategi tadi tu, based on performance yang saya tunjuk 30 minit tadi, 8 kali je masuk, okey. Tapi ada masa dia juga kalau tuan nak pakai untuk apa untuk swing lah. Katakan tuan nak swing tuan gunakan 1 minit. Tapi based on 1 minit performance tadi, satu lot pun boleh capai sampai berapa profit? Tak silap saya 5,000 ke 8,000 tadi kalau saya tak silap. Jadi kadang-kadang kita boleh bertukar strategi itu daripada scalping menjadi swing ataupun daripada swing menjadi scalping lah. Swing menjadi scalping tu sebenarnya apabila kita cuba buy tak jadi dia makan stop loss. Okay, buy lagi ataupun sell makan stop loss. Okay, tapi kita hanya fokus bahagian scalping bertukar menjadi swing. Okay. Alright. Thank you so much Tuan Ami. Seterusnya daripada soalan daripada Tuan Muhammad Hafiz. Salam, selain RSI, apa lagi indikator yang boleh guna untuk monitor trend? Okay, Tuan Hafiz, selain RSI, apa lagi indikator yang boleh guna monitor trend? Okay, Tuan boleh gunakan MACD, Tuan boleh gunakan MACD ataupun Tuan boleh cuba pakai Elliott Wave kalau Tuan familiar dengan Elliott Wave. Ataupun tuan boleh gunakan satu strategi harmonic trading. Okay. So maksud dia, saya lebih percaya benda yang kita lukis manually itu lebih bagus untuk kita tangkap satu swing. Okay. Daripada kita gunakan satu sistem lah. Tadi itu saya percaya lah. Tapi nanti kita akan tengok juga performance based on ada indikator-indikator yang lain yang boleh tangkap satu swing. Tuan boleh gunakan support dan resistance ataupun trend line untuk monitor satu swing juga. Okay. Okay, alright. Soalan seterusnya daripada Tai Leong Lai, equity index yang mana lebih baik? Okay, kalau tanya saya equity index mana yang lebih baik, okay, saya bukan nak merendahkan produk kita ataupun kita produk yang ada dekat Malaysia ni lah. Tapi kadang-kadang CPO punya move, bukan CPO pula, untuk equity indexing, contoh dia untuk KLCI Pictures, kita ada yang produk yang under Bursa Malaysia, KLCI Pictures, dan satu lagi FM70. Bila kita tengok movement untuk dua-dua ni, FKLI lebih bagus daripada FM70. Itu yang pertama. Tapi bila kita compare dengan indeks-indeks yang ada dekat overseas, kadang-kadang movement kita ni, kita punya produk ni, movement dia tak follow sangat. Macam contoh kita tengok Topix. Topix dia follow dekat Dow Jones ataupun S&P. Lepas tu kita compare lagi satu Simski. Dekat Singapura kita ada MSCI Singapura, Simski kita panggil. Dia follow juga movement untuk ni. Tapi kita produk dekat Malaysia ni boleh kata kita ada dia punya local ni lah, local effect lah. Okay, ada local effect. Jadi kalau kadang-kadang satu produk tu naik 10% pun, tapi produk Malaysia kita maintain dia. Dalam berapa persen? Dalam 2%, 3%. Okay, so itu yang best lah yang saya boleh bagi tahu tentang FKLI. Okay. Alright, soalan seterusnya daripada Farah Azmi. Okay, boleh share tentang trading plan yang sesuai bagi scalper? Terima kasih Tuan. Cik Farah, saya nak bagi tahu tentang scalper. Okey, untuk scalper ni sebenarnya trading plan dia memang tak ada ni tau, memang tak ada stop loss. Sebab scalping ni kita akan fokus dekat smaller time frame, yang mana smaller time frame ni pergerakan dia sangat laju. Jadi bila kita masuk trading, kita hanya boleh gunakan market ataupun kita boleh gunakan stop limit lah. Bagi saya stop limit dengan market je dah kira cukup. Okay. So memang kita tak fokus dekat TP lagi. Okay. Bayangkan macam contoh student yang saya bagi, bayangkan CPO kita masuk strategi Bollinger Band ni, kita hanya bagi buy market, sell market je. Buy market, sell market, buy market, sell market. Itu je yang kita buat. Okay. Macam dulu dekat saya punya student, apa yang saya buat, saya bagi dekat orang view 1 minit, tapi profit maksimum 15 tick saja. Okay. Lepas tu stop loss maksimum 5 tick ke 10 tick. Okay, masih kita buat. Tapi saya cuba improvise lah benda tu sampai kita jumpa satu backtesting yang bagus. Bila saya tengok, okay, nanti kita akan ubah semula strategi tu. Jadi kita hanya boleh gunakan market dengan stop limit je.
Okay, maksudnya kita cuba reverse lah. Kalau kita monitor depan mata, kita boleh buy 2 lot macam contoh yang saya bagi tadi. Mula-mula kita buy 1 lot. Lepas tu kita nak turn sell, kita sell 2 lot. Okay, ambil market je. Itu je yang kita boleh buat. Okey, terima kasih Tuan Ami. Soalan seterusnya daripada Tuan Muhammad Syamil bin Darman. Okay, ada video tutorial tak nak guna QST? Okay, Tuan Syami, untuk tutorial QST ni sebenarnya dia akan makan masa untuk saya tunjukkan. Tapi apa yang Tuan boleh buat, nanti Tuan boleh tengok daripada video. Kita dah buat satu video YouTube yang mana benda yang paling penting yang kita kena masukkan di dalam produk tu, dalam QST. Contoh dia CPO. Macam mana kita nak determine continuous month. Ada tak continuous month di dalam QST? Okey, sebenarnya semua ada dan benda tu dah ada di dalam YouTube kita. Nanti Tuan boleh refer semula dekat YouTube, dekat page Lami Academy, dekat YouTube YouTube page Lami Academy, dan dalam tu nanti ada guide lah, guideline macam mana nak gunakan QST. Okay? Okay, alright. Soalan seterusnya daripada Fiza Abdullah. Saya newbie, berapa tick stop loss dan take profit? As example tadi, 5% of 10,000 is 500. Is that the SL? Thank you. Okay, Fiza. Okay, saya newbie. Berapa tick stop loss dan TP? Okay. Sebab backtesting yang saya buat tu, dia memang follow exactly entry point dengan stop loss point. Dia ikut market action. Okay. Dan apa yang saya boleh cakap, macam yang saya bagi tahu tadi lah. Dua-dua view tu, kadang-kadang satu view ni dia boleh bagi profit sampai profit kita mungkin paling besar 1,700, maksimum berapa ratus tadi, maksimum loss kita boleh sampai 3,000. Tapi bila kita kira performance dalam tempoh 1 bulan, profit pula. Okay, jadi kalau nak tanya saya based on yang satu strategi tadi tu, memang follow exactly lah daripada reaction market based on Bollinger Band. Tapi kalau yang based on 5%, 10,000 5%, 10,000 tadi itu 5% risk tu adalah sebanyak RM500. So RM500 bagi dengan 25. So 25 berapa? Samalah dalam RM500. Okay, so 20 tick. So 20 tick yang maksimum kalau kita ada duit sebanyak 10,000. Itu nasihat yang kita boleh bagi. Dan inilah risiko yang kita cuba tengok daripada contoh John J. Murphy. Buku John J. Murphy ada explain tentang benda ni. Okay, dan itulah yang saya follow. Bagi saya 5% okey. Bayangkan 10 kali kita masuk trading, okay, kita loss sebanyak 5% je. Kita control 5, 10 kali kita kena ada 50% lagi duit kita yang ada dekat dalam untuk kita buat decision. Nak continue trading ke ataupun aku nak keluar semua. Kalau aku dah masuk trading, aku dah loss banyak berapa? Dah loss banyak 50% ataupun 5,000. So benda ni tak sesuai dengan aku. So mungkin boleh cuba produk lain yang ada. Okay? Itu sebagai contoh dia. Alright. Okay, soalan seterusnya daripada Puan Dayang Intan. Okay, is it okay untuk beginner join virtual ni di VTC? Experience saya hanya try trade dekat bursa marketplace sahaja. Is it okay? Okay. Kalau tanya saya, dia lebih bagus. Pasal apa? Yang apa tadi, bursa marketplace tu, dia tak ada reaction lah. Macam kita masuk letak harga macam tu kan. Bagi saya lah. Jadi lebih bagus pasal kita nampak real life. Bila kita buat real life, kita tengok, oh ini strategi aku cuba masuk dekat dalam, tengok jadi ke tak. Kalau tak jadi, maksudnya kita cari lagi sampai kita jumpa satu strategi sebelum start. Sebelum start pada bulan Ogos ni. Okay? So okay, tak ada masalah. Lebih elok kalau gunakan QST ataupun derivative challenge ni, DVTC, compare daripada bursa marketplace. Okay? Baik, okay. Alright, soalan seterusnya daripada Tuan Ahmad Hafi. Boleh saya tahu time frame sesuai untuk scalping? Sebab ada yang kata pakai time frame 30 minit pun dah boleh. Mohon pencerahan Tuan. Terima kasih. Okey Tuan, dia macam ni. Kadang-kadang kita kena tengok juga keadaan market. 30 minit market sekarang ni, compare daripada 10 tahun yang lepas, dia tak sama. 30 minit sekarang ni boleh kata capai terus. Macam yang tadi saya bagi dekat student saya, entry untuk sell CPO, saya tak ingat berapa, 3788 ke? Dengan 375, 377 something. Saya lupa berapa harga.
Memang betul jadi kau jatuh, tapi apa boleh buat? Last minute dia naik semula. Okay. So kita akan tengok keadaan market juga. Kalau market agak volatile pada waktu tu, kalau nak guna 1 hour pun boleh je scalping. Okay. Tapi kalau tengok apa jenis strategi yang kita pakai ataupun apa jenis indikator yang kita pakai. Macam Bollinger Band saya bagi tadi, bila kita sebut scalping, of course in out tu banyak. Okay. In out memang sangat banyak. Jadi bila kita tengok sebanyak 200 lot itu untuk scalping based on 1 minit. Bila kita besarkan time frame daripada 1 minit, naik ke 3, naik ke 5, naik ke 15, nak sampai 30 minit. Okay. Bila kita tengok 30 minit based on Bollinger Band, buy on breakout, sell on breakout, hanya 4 lot je 1 bulan. Okay. Jadi apa yang kita boleh buat, kita akan tengoklah macam mana. Kalau nak scalping, bagi saya 5 minit untuk CPO memang dah out lah sebab backtesting. Performance yang kita buat tadi memang out. 3 minit pun out. So kita hanya tinggal 1 minit dengan 30 saat. Dan kita ada 15 minit. So ini yang bagi profit. Dekat kita yang ada performance lah, yang saya tengok ada potensi untuk dapat profit 3 time frame ni untuk scalping. So apa kata kita cuba fokus dekat time frame yang saya bagi. 1 minit, 1 minit, 15 minit dengan 30 minit. Boleh fokus. Tapi untuk scalping 1 minit dengan 15 minit. Mungkin tuan boleh consider. Okay? Okay, alright. Okay, mungkin ini soalan yang terakhir lah. Okay, so daripada Cik Puan Yasmin Hani, okay, maaf bertanya tuan, macam mana nak tentukan stop loss? Saya kurang faham berkenaan ini. Cik Yasmin Hani, okay, maaf, macam mana nak tentukan stop loss? Okay, stop loss ni dia macam ni. Stop loss tu, apa-apa jenis indikator ataupun strategi memang ada stop loss dia. Okay, tapi terpulang pada orang. Macam contoh yang saya bagi hari ini adalah Bollinger Band. So daripada Bollinger Band, sepatutnya ada stop loss tu yang kita cuba fokus dan kita akan letak. Contoh dia, stop loss yang saya letak dekat Bollinger Band adalah middle band. Tapi sebab saya tak nak fokus, saya tak nak letak stop loss sebab saya nak buat strategi reverse. Maksudnya daripada buy, saya akan reverse sell. Bila saya sell, saya akan reverse buy pula. Okay. So bila saya buat macam tu, itu strategi tu, saya tak fokus sangat tentang stop loss. Saya tak ambil peduli lah. Okay. Tapi, bila nak tanya pasal yang stop loss, macam mana kita nak determine, terpulang. Bila saya tanya, bila kita pakai Bollinger Band pula. Bila kita guna Fibonacci, contoh. Kalau kita gunakan Fibonacci, katakan, kita buy dekat 161, dekat berapa? Swing ni lah. Swing 61.8. Okay, ataupun 61.8% adalah golden ratio untuk Fibonacci. So kita buy 61.8. So stop loss kita boleh consider letak dekat 78.6 ataupun 100%. Kalau guna harmonik kita boleh tambah lagi 88.6%. Okay, so itu yang kita gunakan sebagai kita punya stop loss. Alright, jadi terpulang. Lain strategi, lain cara stop loss dia. Macam yang saya bagi tadi Bollinger Band, memang kita tak letak stop loss langsung. Kita hanya fokus untuk reverse saja. Okay. So kena tengok jugalah apa strategi yang kita pakai baru kita boleh determine kita punya stop loss. Alright? Okey, terima kasih banyak Tuan Lami atas kesudian untuk berkongsi tentang bagaimana strategi untuk kita menggunakan scalping ataupun swing dalam trading, especially di dalam DVTC pada kali ini. Alright, so izinkan saya untuk share kita punya next program DVTC juga. So next program kita akan adakan pada 8 Julai 8 Julai iaitu melalui workshop face to face di mana Tuan Lami akan menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya rahsia, okay, especially kepada top 20 trader yang tahun lepas, okay, dia dah buat sehingga, okay, saya dah tengok tadi soalan ada yang bertanya tentang macam mana modal 100k berapa ramai yang paling tinggi lah dia pernah hit. Okay, pada tahun lepas tak silap saya paling tinggi lah 100k tu ada seorang ni dia dapat grow sehingga 800,000 hingga ke 1 juta tak silap saya saya kena tengok semula. Okay, alright, so kita akan adakan pada 8 Julai workshop secara face to face di Bursa Malaysia. So untuk pendaftaran anda boleh daftar melalui link yang saya berikan ataupun anda boleh join ke channel Telegram Lami Academy di bawah ni. Okey. Ini yang paling best, paling last. Okey. Tuan Lami dah berikan kepada 100 orang yang completekan feedback form
Okay. So Tuan Lami dia nak berikan kepada 100 orang 2 video. Okay. Iaitu video tentang indikator RSI convergence dan juga 1, 2, 3 harmonic pattern. Dan video ini cuma akan diberikan kepada anda yang mengisi feedback form sahaja. So saya akan explain sedikit tentang bagaimana anda nak mengisi feedback form ni. So setelah program ni ditamatkan, webinar ni ditamatkan, okay, feedback form nanti akan automatic pop up di dalam korang punya web browser. So korang kena jawab terus. Sebab feedback form tu sekali je korang dah miss, korang tak dapat nak isi lagi. Okay? Alright. So sekian daripada saya, Zafri Azizan. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Tuan Lami dan juga Tuan Nazrin atas kesudian untuk berkongsi pada sesi pada malam ni. So sekian daripada saya, Zafri Azizan, Lami Academy. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.